bulanan ni. Kita bulanan. Umum. Sebab tak buat kita. Tinggal. Saya nak pakai satu dulu. Satu kat. Jadi kita dulu air. Air bangun subuh. Kita kat bangun. Cobaan. Dengar suara saya InsyaAllah kita mula dah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaka wa abaka wa amata wa ahya wa as'ada wa ashqa wa adalla wa hada. Wallazi anzalal Qur'ana ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Farafa'a bihi aqwaman wa wada'a bihi akharin. Wa man ittaba'a hudahu kana minas su'ada. Wa man a'rada anhu kana minal ashqiya. Usalli wa usallimu ala qaidi wa qurwati wa habibi wa qurrata aini sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Salawatullah wassalamuhu ala sairil anbiya'i wal mursalin was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wal mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin yaqumun nasu li rabbil alamin amma ba'du. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, para ustaz, alim ulama, seluruh barisan kepimpinan Masjid Kota Damansara, tuan-tuan haji, puan-puan haja, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, sahabat dan sahabiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selama syukur kita dihimpunkan dengan himpunan yang cukup baik, diberikan anugerah di atas anugerah yang cukup banyak, yang tak sempat kita kira satu persatu. Pagi ini saja kita bangun tidur dengan nikmat kehidupan. Sebab itu kita bangun tidur, kita menyebut sepotong doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mana mematikan kami. Sebab itu bila ditanya kepada cucu baginda sallallahu alaihi wasallam, apakah itu kematian? Lalu beliau menyebut al-mautu kan-naumi. Sesungguhnya mati itu seperti tidur. Cuma tidur itu sementara, tetapi kematian itu lama. Sebab itu bila kita bangun tidur, kita membaca doa tersebut sebagai satu rasa kesyukuran.
setelah mana roh kita dapat dikembalikan oleh Allah untuk kita bangun menjadi manusia, hamba yang taat, patuh perintah pada segala-segala perintahnya, titahnya, suruhannya, dalam keadaan menambah baik lagi amal bakti kita di atas muka bumi. InsyaAllah, sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya sekarang berada di rumah orang hebat yang bekerja untuk masyarakat, Wabiku, iaitu yang berhormat Ahli Dewan Negeri Dabung, Kuala Kerai, Kelantan. Rumahnya yang begitu tenang, ada ikan, ada bunyi ayam berkokok, suasana yang sangat dingin. Alhamdulillah, dalam misi geng Ustaz bersama dengan masyarakat di sini di Dabung dan juga di Kampung Bahagia esok, iaitu misi kemanusiaan dan kebajikan, bersama juga dengan orang asli, untuk kita sama-sama cakna kepada mereka, iaitu orang-orang yang perlu kita kasih, kerana kita ini hidup dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan kita pada pagi ini yang kita baca di dada-dada akhbar, iaitu satu keadaan yang cukup menakutkan. Ada orang yang sanggup bunuh diri, terjun daripada kondo tingkat 32 pada 16 hari bulan Jun yang lalu, terbelah dua mayat tu. Ada cubaan terjun daripada flat sebelah tingkat, 7 tingkat. Ada yang cuba melacurkan diri kerana nak mencari sesuap nasib, dalam keadaan masing-masing dengan tekanan demi tekanan. Kita tidak nafikan bahawa ia merupakan fitrah ataupun nature kepada kehidupan manusia. Sebab yang namanya ujian bukan kepada orang yang beriman sahaja. Kerana selagi manusia itu manusia, dia hidup, akan ada ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah pagi ini kita tidak berkitab. Dalam kuliah yang sedikit ringkas ini, kita nak membentangkan, nak mengupaskan satu tajuk. Apa dia? Sempitnya jiwa. Sempitnya jiwa bila tidak ada agama. Sempitnya jiwa bila tidak ada agama. InsyaAllah hujung nanti kita nak amalkan satu ayat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada seorang sahabat yang bernama Abu Umamah. Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili ini antara sahabat yang paling akhir meninggal di Syria ataupun di Syam, di wilayah bernama Hims. Nama baru hari ini dipanggil Hama. Hama yang berada di Syria. Sebab itu bila kita sebut Syria, Syria ini duduk di bawah Syam. Di bawah Syam. Kerana dahulunya tak ada kita dengar perkataan Syria, tak pernah kita dengar perkataan Lebanon, kita tidak mendengar perkataan Palestin, kita tidak mendengar perkataan Jordan. Kerana wilayah ini dipanggil wilayah Syam. Sebelum masuknya Islam, duduk di bawah pemerintahan Rom. Dalam keadaan di dalamnya ada Syria, Lebanon, Jordan, Palestin. Ibu negara lama ni ialah Damascus ataupun Damsyik, atau kita panggil Dimash. Di situlah maknanya sahabat yang terakhir meninggal di satu tempat bernama Hims. Nama hari ini nama dia ialah Hama, yang berada di Syria pada hari ini, tak lain tak bukan iaitu Abu Umamah Al-Bahili. Yang mana Abu Umamah Al-Bahili ini, kalau kita buka dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, terdapat 250 buah hadis diriwayatkan oleh Abu Umamah. Abu Umamah, bukan Humamah, Abu Umamah. Abu Umamah Al-Bahili. Nama sebenar dia iaitu Sudai bin Ajlan. Sudai bin Ajlan bin Wahab. Itu nama sebenarnya. Sudai dengan Sod. Sudai bin Ajlan bin Wahab. Gelaran dia Abu Umamah. Sebab itu Abu ni bahasa Arab dipanggil nama kunyah. Maknanya orang Arab ni ada satu gelar. Dia ada nama laqab. Ada nama kunyah. Selalunya nama kunyah ini disandarkan kepada nama anak yang pertama. Kalau anak dia nama Maryam, tu yang kita panggil Abu Maryam. Anak pertama nama Muhammad, dipanggil Abu Muhammad. Rasulullah dipanggil Abul Qasim, kerana anak pertama dia yang meninggal itu Qasim, Abul Qasim. Jadi Abu Umamah ini nama kunyahnya. Nama kunyah. Nama sebenarnya ialah Sudai bin Ajlan. Ajlan bin Wahab. Seorang sahabat yang mulia yang meninggal pada tahun 86 Hijrah. 86 Hijrah. Dan dia merupakan sahabat yang terakhir yang meninggal di wilayah Syam.
Satu hari Rasulullah SAW masuk dalam masjid. Nabi masuk dalam masjid, sahabat-sahabat, Nabi melihat Abu Umamah ni tengah duduk termenung. Sebab itu Rasulullah SAW dia sangat peka dengan sahabat-sahabat dia. Sebab tu Nabi ni seorang rasul yang cukup prihatin. Dia tahu sahabat dia dalam kesusahan, dia tahu keadaan sahabat dia, dan Nabi ni sangat prihatin. Seolah-olah Nabi ni dia boleh tahu siapa yang datang masjid, siapa tak datang masjid, siapa yang hadir, siapa yang tak hadir dalam keadaan sahabat dia. Sebab tu kalau kita masuk Masjid Nabawi pada hari ini, kalau tuan-tuan tengok sebelum Raudah itu di atas tiang ada tanda warna hijau. Dia ada tulis hadza hudud Masjidun Nabawi. Masjidun Nabawi. Yang luasnya 60 kali 70 kaki, itulah Masjid Nabawi yang asal. Yang hari ini yang kita nampak luas 100,000 meter persegi, boleh memuatkan 2 juta orang yang solat, merupakan proses renovasi yang dilakukan oleh sahabat Nabi, bawa kepada khalifah, bawa kepada zaman-zaman yang paling akhirnya, bawa kepada zaman yang paling banyak, Malik Fahad. Malik Fahad. Sebab tu ada satu pintu nama pintu Malik Fahad. Kerana mengenang jasa dia. Kerana buat renovasi yang luas. Apa dia? Pada Masjid Nabawi. Dalam keadaan Nabi masuk, dalam keadaan Rasulullah SAW, banyak hadis, banyak cerita. Kisah sahabat-sahabat Nabi yang pergi solat lambat, dalam keadaan yang keluar solat cepat. Semuanya dalam pemikiran Rasulullah SAW. Ada sahabat, habis-habis solat dia terus lari balik. Habis-habis solat terus lari balik. Nabi tanya dia, maknanya sahabat Rasulullah ni dia cakna pada sahabat-sahabat dia. Dia tahu keadaan sahabat-sahabat dia, peka. Inilah sifat seorang pemimpin. Inilah leadership yang baik. Inilah Rasulullah SAW. Dia tahu isi hati rakyat dia. Dia tahu isi perut rakyat dia. Sebab itu kita ni pada hari ini dalam keadaan kita melihat suasana kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kena. Seluruh dunia kena. Bukan Malaysia saja, tetapi seluruh dunia. Dalam keadaan kita lihat paling tinggi serangan COVID-19 itu berlaku pada Amerika Syarikat pada hari ini. Sebab tu bila kita dengar dalam TV, kita dengar dalam radio, imam-imam, hatta imam masjid, Masjidil Haram membaca doa, Allahumma inna hadal marada jundun min junudik. Wahai Allah, sesungguhnya penyakit ini, ya Allah, merupakan tentera daripada tentera-tenteramu. Sahabat sekalian, Allah sedang menyerang kita dengan tenteranya. Ini merupakan satu azab. Di atas azab ini, kita sebagai hamba, apa yang kita nak buat dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita dalam keadaan, kita merasakan diri kita sempit. Nabi memberikan jalan keluar kepada kita. Bagaimana Nabi menceritakan kisah bagaimana yang berlaku kepada Abu Umamah. Nabi masuk dalam masjid, dia sedang termenung, kesusahan. Sebab tu kita ni, Nabi tanya tu sebab apa? Dia duduk dalam masjid pada waktu bukan waktu solat. Nabi tak mahu dia punya umat dia duduk dalam keadaan menganggur, tak ada kerja. Dalam keadaan berdoa dekat masjid tanpa berusaha. Ini satu perkara yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Ada sepotong hadis daripada Ibnu Abbas. Nabi kata, aku lebih suka kamu keluar, kamu memenuhi hajat saudara kamu. Maksudnya, tolong saudara kamu. Daripada kamu duduk beriktikaf dalam masjid aku ini selama sebulan. Kita faham, solat di Masjid Nabawi satu waktu itu, menyamai dengan berapa? Dengan 1000 kali solat kita di masjid wilayah, masjid negara. Maknanya 1000 kali solat kat masjid negara baru menyamai dengan satu solat dekat Masjid Nabawi. Tiba-tiba ada satu amalan yang Nabi kata, lebih baik daripada 1000 daripada sebulan engkau beriktikaf dekat masjid aku ini, iaitu apa dia? Menyelesaikan urusan orang, memberi makan orang yang susah, menyelesaikan masalah orang, memenuhi hajat orang. Besarnya dalam keadaan gambaran yang diberikan oleh Nabi. Kalau kita faham hadis ini, inilah waktu yang terbaik untuk kita letak diri kita ini menjadi manusia yang cuba menyelesaikan masalah orang. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis yang lain, khairun nas. Khairun nas. Disebut juga riwayat yang lain, ahabbun nas. Sebaik-baik manusia. Orang yang ataupun orang yang paling Allah kasih, anfa'uhum linas. Orang yang memberi manfaat pada orang lain. Dalam keadaan COVID-19 ini.
kita kena menjadi orang-orang yang bermanfaat pada orang lain. Dalam apa jua kehidupan kita, jadilah manusia yang bermanfaat pada orang lain. Kita ni sahabat, kalau tak boleh buat baik, jangan buat jahat. Kita kalau tidak boleh menjadi manusia yang berbuat baik pada orang lain, jangan jadi manusia yang membuat jahat pada diri sendiri dan apatah lagi orang lain. Lalu Rasulullah SAW tanya pada Abu Umamah, kamu ni kenapa aku tengok teruk sangat? Dan hari ini yang saya gambarkan suasana tu tadi, bunuh diri, tak ada makanan, hilang pekerjaan, jatuhnya perniagaan dalam COVID-19 ini. Ada yang kita tengok melacur untuk kata dengan alasan mencari duit dan sebagainya. Suasana ini suasana yang tidak sihat. Seolah-olah dunia ini nak kiamat, sempit. Seolah-olah dunia ini berakhir di atas kemuncaknya, kemusnahan alam. Dalam keadaan kita lihat diri kita pada pagi ini Allah beri, cuba kita lihat apa yang Nabi ajar kepada Abu Umamah. Nabi kata, wahai Abu Umamah, maukah kamu aku mengajarkan kepada kamu satu doa, yang mana kalau kamu amalkan, dia dapat menyelesaikan masalah kamu. Abu Umamah ini sedih, dia beritahu pada Nabi, ya Rasulullah, aku ni banyak masalah, banyak hutang. Sesuai untuk kita ni. Sebab itu Islam mengajar kita, bukan dah kena baru berubat. Tidak. Tapi Islam mengajar kita satu amalan yang kita lakukan sebelum kena. Ini kaedah Islam. Tetapi kalau dah kena, ada lagi cara-cara nak menyelesaikan masalah kita. Sebab itu benda yang Nabi ajar kepada Abu Umamah ini, doa yang kita jadikan wirid pagi dan petang. Tuan-tuan kalau pergi ke kedai buku, cuba cari maksurat. Harga dia dulu, awal-awal dulu dalam 40 sen je, sekeping kecil. Kemudian RM1, RM1.50, lepas tu dia buat cantik sikit, tebal sikit, besar sikit, color sikit. Harga sekarang lebih RM5, lebih kurang. Maksurat ni ialah wirid doa-doa yang maksur daripada Nabi SAW. Nabi amalkan doa-doa ini pagi dan petang, menjadi amalan-amalan harian kita. Sebab itu dalam doa ni kalau kita nak kupaskan satu demi satu banyak. Tetapi saya nak sebut bahawa doa ini merupakan antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat bernama Abu Umamah Al-Bahili, yang dalam kesedihan, kesusahan, kepayahan, kesempitan dan hutang yang banyak. Lalu kata Abu Umamah, nescaya aku mahu wahai Rasulullah. Lalu Nabi SAW membacakan sepotong doa yang kita baca tiap-tiap pagi dan petang lepas solat subuh dan solat asar. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhul, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ada 6 perkara yang Nabi sebutkan dalam doa ini untuk kita sahabat-sahabat kongsi pagi ini. Kita nak kongsikan sama-sama, insya-Allah boleh dah. Nabi sebut yang pertama, wahai Allah, aku minta jauh daripada hamun. Hamun ataupun humum ni terjemah mudahnya kemurungan, depression, kesusahan yang sangat-sangat. Depression pada hari ini yang berlaku di Malaysia, seluruh dunia. Kita lihat seluruh dunia. Sebab tu orang bila depres ini antaranya tidak ada agama. Sebab itu dalam kalau kita kata kehidupan kita ini sebab orang bunuh diri sebab duit, cuba tengok kes bunuh diri dekat dunia, suicide, bunuh diri, semua negara maju. Negara apa yang bunuh diri banyak? Negara Scandinavian, Norway, Denmark, Sweden, Jepun, China, Korea. Negara-negara maju banyak kes bunuh diri. Kerana apa? Kerana orang ni, manusia ini, bila tidak ada agama, dia akan kocalana, dia akan rosak. Sebab tu perkataan agama, tidak, gama kacau. Agama tak kacau. Itu bahasa Sanskrit. Sebab tu kehidupan kita ini, bila Allah sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Az-Zariyat ayat 56, tidak aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku. Illa liya'buduni. Di situ ada lam ta'lil. Bukan maksud bila kita ini Allah ciptakan jin dan manusia untuk mengabdikan diri, Allah mengambil manfaat keimanan kita. Bukan begitu tafsirannya. Allah ini, kalau kita daripada Tok Adam sampai hari kiamat, seluruhnya beriman, dia tidak menambah martabat dia. Sebab dia dah sempurna.
Daripada Tok Adam sampai hari kiamat, orang kufur kepada Allah, dia tidak akan mengurangkan martabatnya kerana innallaha ghaniyun hamidun. Allah itu dah sempurna. Kita yang tak sempurna inilah mencari apa? Mencari apa dia? Untuk menambah baik amalan kita. Tetapi maksud tadi, aku ciptakan jin dan manusia ini tidak lain untuk mengabdikan diri. Maksudnya kata ulama, keperluan hidup kepada agama itu satu keperluan bagi seluruh manusia. Sebab itu bila orang ada agama, dia tenang. Sebab itu orang bila ada pegangan, dia ada jawapan. Walaupun agama yang dipegang itu bukan agama yang benar. Sebab itu orang pada pagi ni bila kaki dia sakit, kenapa kaki sakit? Bagi orang yang bukan Islam, dia kata, dia tak pergi sembahyang dekat dia punya tokong dia, temple dia. Hatta orang yang duduk dalam hutan, agama animisma, orang pagan. Kenapa kaki bengkak? Tadi kencing kat busut, dewa marah. Sebab tu bagi orang yang tak ada agama, dia nak sandarkan pada apa? Akhirnya jiwa je sengsara, dia akan rosak. Sebab tu kita hari ini, pagi-pagi kita termenung dalam keadaan kesempitan hidup. Cuba kita tengok macam mana sembahyang kita pagi ini. Solat kita. Kalau laki-laki lagilah payah tuan-tuan. Yang dah kahwin. Pagi ni cuba tengok solat kita. Solat isteri kita. Solat anak-anak kita, keluarga kita. Dengan sebab PKP ni lah, bermula 18 Mac 2020, dalam keadaan Allah beri peluang. Ustaz, dengan sebab PKP Ustaz, saya dah boleh baca Quran. Dulu tak boleh. Saya dah boleh solat sunat duha. Dulu tak boleh. Keluar gelap, balik gelap. Saya Ustaz dah boleh jadi imam untuk keluarga saya. Paling tidak. Tak cukup imam solat berjemaah Ustaz. Saya juga jadi imam tarawih. Solat tarawih. Solat hari raya. Hari raya puasa. Raya haji. Allah bagi peluang. Untuk apa? Kita memasjidkan rumah kita. Memasjidkan rumah kita. Rumah kita menjadi masjid. Masjid, 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 masjid. Ini akibat daripada kelebihan. Sebab itu bila kita muhasabah diri kita, benda-benda asas kita sebagai orang Islam, kita bangun pukul 12 tengah hari, kita nak merungut, ya Allah tak ada makanan. Ya Allah tak ada duit. Tapi kita tak jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan rezeki kepada kita. Kita nak merungut pada benda yang Allah belum beri. Tapi benda yang Allah dah bagi, kita tak minta, kita tak bersyukur. Contoh hidup pagi ni. Tak minta pun semalam, ya Allah aku nak hidup hari ni. Nak hidup hari Sabtu. Dalam keadaan Allah bagi kita hidup, merupakan ruang yang cukup baik. Sebab itu Nabi sebut perkataan humum itu. Ada orang dia murung. Ada orang dia depres. Ada orang dia tension. Dalam keadaan dia hari ini diuji dengan satu kuman atau virus yang cukup halus, cantik namanya Cik Corona. Dalam keadaan Allah beri pada kita, kita tak nafikan. Sebab tu kami dalam misi sekian lama yang kami lakukan berbelas tahun, misi kemanusiaan, kebajikan dalam dan luar negara. Kita faham, bukan saja orang kampung. Orang bandar ramai yang susah. Miskin bandar. Kita pergi rumah dia. Kat rumah dia ada 2 batang sudu saja. Ada 2 cawan saja. Ada 2 pinggan saja rumah dia. Subhanallah, susah. Bilik satu. Duduk dalam ramai-ramai. Tiba-tiba kerajaan kata, duduk kat rumah. Kawal pergerakan. Macam mana cuba kita bayangkan? Satu. Kedua, tanpa ada makanan. Ketiga, tanpa ada ilmu, mengurus diri menjadi hamba kepada Allah. Sukar tak? Sukar. Sebab itu pentingnya pengurusan jiwa kita dengan agama. Sebab itu terkadang kita susah dalam harta. Tapi kita akan lagi susah lagi kalau tidak ada agama. Sebab itu kekufuran kita bertambah apabila agama kita tidak ada, bertambah lagi dengan harta. 2 perkara ini boleh membawa kepada kekufuran, dekat dengan kekufuran. Bila mana kita tidak ada agama yang menjaga kita, ya salam. Sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Nabi sebut dengan perkataan lepas perkataan alham ataupun humum, Nabi menyebut perkataan wal huzn atau hazan. Huzun ni sedih. Syaitan memang nak kita sedih. Sebab tu saya sebut tadi mukadimah surah Ali Imran ayat 139. Allah sebut wala tahinu wala tahzanu. Allah sebut dengan perkataan tahinu, hina. Tahinu ni kalau kita tengok bahasa Inggerisnya inferiority complex. Maksudnya perasaan tidak ada semangat.
ataupun perasaan lemah yang sangat lemah yang sangat dalam diri dia itu, sehingga tidak ada kesanggupan untuk hidup. Wala tahzanu, sedih. Syaitan suka memberikan rasa perasaan negatif sampai kita jadi negatif, sedih ya. Kan hidup kita sedih. Habislah bisnes. Kan saya ustaz, dulu saya kaya ustaz. Dulu kan. Yalah, benda dulu boleh ceritalah. Aku yang dulu bukan lagi sekarang, memanglah. Kan? Ramai yang susah. Ramai saya jumpa kawan-kawan sahabat, ustaz-ustaz, travel agent. Kan? Habis tutup lingkup. Dengan saya sendiri tuan-tuan. Saya ada travel agent. Tutup. Kan? Tutup. Nak sebutnya apa? Habis bisnes semua. Kan? Tak ada. Habis tutup. Dengan kedai-kedai, dengan pejabat ofis, dengan staff, dengan ustaz. Tapi kita jangan letakkan rasa sedih itu, sedih yang tersangat sedih. Dalam keadaan kita meluahkan perasaan sedih kita pada manusia. Jangan. Kita jumpa kawan-kawan kita ustaz, kuliah tak ada, tutup surau masjid. Itulah sumber pencarian dia. Bukan dia mengajar untuk duit, tidak. Tapi itulah yang Allah beri, passion dia gitu, ustaz tu. Kan? Rumah dia tak ada makanan. Kita bawa, kita bagi duit. Dia kata apa? Ustaz, beri orang lain lebih susah. Padahal dia tu susah. Ini sifat ithar. Dan dia tak ada mengadu pada Facebook. Tak ada mengadu pada media sosial. Dia mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu sedih-sedih ini benda yang dimainkan oleh syaitan. Sampaikan tidur pun bangun sedih. Sebab syaitan mari dengan mimpi sedih. Sedih je hidupnya. Kerana ini bukan sifat orang yang beriman. Dan tidak diajar kita untuk menjadi orang yang hidupnya bersedihan dalam keadaan memikirkan dunia yang sempit. Kita ada akhirat yang lebih kekal lagi abadi. Yang ketiga saya nak sebut, Nabi menyebut dengan perkataan, iaitu, wahai Allah, kami minta jauh, aku minta jauh daripada penyakit al-ijaz. Al-ajazun, ajazun ni maknanya lemah. Ajazun. Sebab tu orang tua dipanggil ajuz. Ajuz. Dalam sepotong hadis Nabi sebut, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajizun. Ajizun juga disebut dengan perkataan bodoh. Lemah bodoh. Orang yang bijak Nabi kata al-kayyis. Dan kita faham al-kayyis macam mana tuan-tuan? Anak saya bijak ustaz. SPM 10A. Anak kita 10A SPM, kalau dia tak solat, kita tak pernah tegur dia, anak ini akan tolak kita ke dalam api neraka. Anak saya ustaz masuk universiti, dia periksa dapat 4 flat ustaz. Dapat anugerah dekan, Dean List. Tiap-tiap semester dapat Dean List. Dulu tuan-tuan saya pensyarah universiti. Anak murid saya dapat Dean List. Tiap-tiap semester bijak. Tapi dia masuk kelas saya tak solat subuh tuan-tuan. Tak solat subuh. Saya tanya dia kenapa tak solat subuh. Dia kata, Ustaz, who are you? Ustaz siapa nak beritahu saya solat subuh itu wajib? Saya lahir-lahir celik mata tak pernah tengok mak ayah saya solat subuh. Tuan-tuan, anak kita yang dapat anugerah dekan, kalau dia tak solat subuh, dia boleh heret kita masuk dalam neraka Allah kalau kita tak pernah tegur dan didik dia. Sebab tu bijak kita tak sama dengan bijak Allah. Kaya kita tak sama dengan kaya Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, dia kaya ustaz. Dekat kota Damansara dia paling kaya, rumah 20 tingkat. Nampak 10 tingkat je. 10 tingkat lagi ustaz, bawah tanah. Oh, kaya dia. Tuan-tuan, yang kaya tak sihat. Yang kaya tak bahagia, anak kapak kepala dia. Yang kaya tak tenang. Sebab tu nilai kaya, nilai miskin bukan pandangan kita. Nabi memberi pandangan yang bijak itu ialah man dana nafsahu. Orang yang muhasabah diri dia dan beramal untuk matinya. Tetapi Nabi sebut perkataan wal ajizu. Orang yang lemah. Orang yang bodoh. Orang yang tak kuat. Orang yang mengikut hawa nafsunya, wa yatamanna 'alallahi amani. Orang yang dia berangan-angan Allah nak berikan dia, iaitu anugerah-anugerah syurga dan sebagainya dengan angan-angan. Itu yang disebutkan dengan perkataan ajazun. Apa dia? Lemah. Dan Nabi juga menyebut dengan perkataan wal kasal. Seterusnya, yang keempat disebut dengan perkataan malas.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul berdoa pagi-pagi dan petang minta jauh penyakit malas. Siapa kita yang bukan nabi dan rasul tiba-tiba tak minta apa yang nabi minta? Hebat sangatkah kita? Dalam keadaan kita kena faham bahawa perkara-perkara ini perkara-perkara yang dimainkan, dimomokkan dalam pemikiran kita. Sebab itu sahabat-sahabat, kita tengok hidup ini dia ada peribadi dia. Tahu peribadi? Dia ada jiwa. Kata mudah fahamnya, Awi kata, Awi kenal? Kau sebut Ustaz Farhan orang tak kenal, Awi kenal lah, tu hebat orang sekarang. Awi kata tak ada soul, tak ada jiwa. Itulah peribadi. Dia duduk main dalam. Dia main dalam. Ada satu kitab ditulis oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Kenal tak kenal? Hamka? Kenal pula. Haji Abdul Malik Karim Amrullah iaitu ulama tersohor. Di Asia Tenggara ni. Hebat dia. Ada satu kitab namanya Peribadi. Tapi tuan-tuan tak mampu belilah. Mahal kitab ni. Berapa Ustaz? Saya dah insaf pagi nak beli Ustaz. Tak mampu tuan-tuan. Mahal. Berapa Ustaz? Mahal. Dah berapa Ustaz? Dah tuan-tuan tanya, saya jawab. RM15. RM15. Kenapa Ustaz kata tak mampu? Yalah, kat rumah tak ada kitab ni. Yang ada kitab mangga, kelapa sawit, betik. Kitab ni RM15 harga dia. Tetapi isi kandungannya, kita tak tahu nak nilai macam mana. Tajuk dia peribadi. Kata Hamka, semua orang ada peribadi dia. Orang Jepun ada peribadi dia. Orang Cina ada peribadi dia. Orang putih ada peribadi dia. Sebab tu manusia membawa peribadi. Tetapi kita orang Islam, apa yang nama peribadi, itulah akhlak yang ditonjolkan daripada jiwa yang dalam. Sebab itu kata Hamka, 20 ekor kerbau sama kuat, sama gagah. Harga tak boleh berlebih kurang. Sebab itu bila mari kita korban, kita beli lembu deh. Kadang-kadang lembu tu kecil, mahal. Lembu ni besar, murah. Kenapa? Kerana lembu yang kecil itu sado, daging dia banyak. Lembu yang besar ni nampak besar tetapi daging tak banyak. Sebab tu harga tak boleh berlebih kurang. Kata Hamka, 20 ekor kerbau sama kuat, sama gagah. Harga tak boleh berlebih kurang. 20 orang manusia sama bijak, sama pandai. Harga tak boleh berlebih kurang. Kalau kerbau kerana badan dan jasadnya, kalau manusia kerana peribadinya. Sebab tu peribadi ini benda yang boleh kita capai. Dia ada 4 perkara yang boleh membentuk peribadi yang kuat, yang rajin ni, yang hebat ini. Cuba kita tengok PKP kita. Kalau kira-kira kita daripada 18 Mac 2020 lah sampai dah ni, lebih kurang kita dah setahun, bulan 6, setahun 3 bulan kita PKP. Setahun 3 bulan. Cuba tengok Gaza itu, Gaza. Rakyat Gaza, Palestin, dikepung PKP-nya. Gaza ni tuan-tuan, luasnya lebih kurang macam Kelang lah. Kecil sikit daripada Kelang. Panjang Gaza tu, Gaza Strip itu, Gaza itu panjangnya 42 km. Lebarnya 9, ada yang kecil, ada yang besar, 9 hingga 12 km. Dia ada laut sikit, daratnya dikepung, laut dikepung, udara dikepung dan dijatuhkan bom yang cukup banyak. Pernah satu masa dijatuhkan di Gaza, bom yang beratnya lebih berat daripada bom yang digugurkan di Hiroshima dan Nagasaki dalam peperangan dunia kedua. Dalam tu ada 3 juta manusia duduk dalam Gaza. Mereka dikepung sejak bila? Sejak 1948 bila tertubuhnya negara haram Israel. Sampai hari ini, hampir 73 tahun yang lampau. Tetapi tengok jiwa orang-orang di sana. Dulu bila sahabat saya, Dr. Jan Memulkan, dia doktor perubatan. Bila Gaza kena bom, orang larilah. Bila mari kapal terbang, bom nak jatuh, orang lari menyorok. Ada satu makcik tua ni, dia tak lari tuan-tuan. Habis kapal terbang pergi, dia cakap kat makcik ni. Dia kata, makcik, kenapa makcik tak lari tadi? Dr. Jamnul tanya. Dia kata, aku ada anak 8 orang, semua dah mati syahid lawan Israel. Aku ada suami, suami pun dah mati syahid lawan Israel. Tiap-tiap malam aku bermimpi berjumpa Rasulullah dalam mimpiku, mengembirakan aku. Aku tak sabar nak mati syahid macam mereka. Tiba-tiba engkau nak suruh aku lari daripada kematian. Siapa engkau? Ini jiwa makcik-makcik, nenek-nenek, opah-opah di Gaza. Ini baru neneknya, belum orang mudanya. Allahu Akbar.
Dr. Jamnul tanya pada budak yang ayah dia meninggal syahid pada pagi, petang tu. Dia tanya anak dia umur 7 tahun. Kamu nak besar nak jadi apa? Aku nak mati syahid macam bapa aku. Ini jiwa, ini peribadi. Subhanallah. Tapi Allah uji kita baru-baru ni, bila Gaza dibom lagi, orang umat Islam bangkit. Saya respect dengan orang Malaysia. Orang Malaysia ni orang yang pemurah. Orang yang baik. Orang Malaysia ni antara hamba Allah yang terbaik atas muka bumi, orang Melayu lah. Orang Melayu. Saya pergi Kedah baru-baru ni minggu lepas. Mereka kumpul duit untuk Gaza, mereka infak ni. Juta tuan-tuan. Ada jual bendang satu relung, ada jual ayam, ada jual lembu dia seekor. Semua untuk rakyat Gaza. Ini peribadi yang saya nak sebut. Peribadi ini boleh diperkukuhkan, kata Hamka. Pertama kita pagi ni, bila ada peribadi, pertama kita ada matlamat hidup. Maknanya kita hidup ini, subhanallah, kita hamba pada Allah. Jangan sebab ujian ini, kita hilang pertimbangan pada Tuhan. Allah uji kita ni, dia tegur kita. Falaula izja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Suratul An'am ayat 43. Alangkah baiknya kata Allah kalau mari musibah daripada aku ujian. Mereka ni sedar diri, mutadarri'un, dia merendah diri. Apa yang aku buat ni ya Allah sampai kau bagi macam ini? Apa masalah kami ya Allah? Masalah kami umat Islam ya Allah. Maksiat apa kami buat? Tetapi kita bila Allah uji makin jauh daripada dia. Dia nak kita dekat dengan dia. Kita semakin jauh daripada dia. Makin jauh, makin jauh, makin jauh. Makin menderhaka, makin melampau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita buat munajat, kita berdoa, kadang tak sesuai bila mana dalam masa yang sama kita maksiat pada Allah. Wa na'udzubillah. Lalu yang kedua kata Hamka, untuk kuat peribadi kita ni, jangan malas, jangan apa tu tadi, kita rasa wajib benda tu. Kan? Macam solat itu kita rasa wajib. Solat ni macam oksigen bagi kita. Bagi ikan ni air ni. Ni cantik belakang ni. Ikan ni air tak ada dia mati. Pentingnya air tu pada ikan. Kita masuk air kita mati. Allah dah jadikan sepadan kita gitu. Cantik tak? Hebat Tuhan Ikan tak ada air mati. Kita tak ada oksigen mati. Kita masa kecil dalam perut kita, air ketuban pecah, kita mati, lemas. Dah besar ni, masuk air, kita mati, lemas. Hebatnya Tuhan. Hebat tak? Hebat. Pada hak-hak dia. Kemudian Nabi ajar pada kita juga, iaitu kita minta, wa'udzubika minal jubni, iaitu jubun. Jubun ini, iaitu jubana, ini penyakit penakut. Dia punya takut dia tu, pakai emas tu, sampai 10 lapis. Takut mati. Takut, dekat takut-takut, jangan sampai takut kepada makhluk, lebih pada takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia yang paling pemberani ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni orang yang sangat berani. Kata sahabat-sahabat Nabi, aku tak pernah tengok manusia yang lebih berani daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita minta juga Nabi ajar, iaitu daripada penyakit bakhil wal bukhul. Bakhil wa may yabkhal fa inna ma yabkhal an nafsih. Barang siapa yang bakhil, kata Allah, dia bakhil untuk diri dia. Orang Arab kata faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tak ada apa-apa tidak memberi. Sebab tu orang bakhil ini nampak kaya tapi tak memberi. Dia sebenarnya miskin. Sebab tu orang yang miskin ini dia tidak memberi. Tengok sifat Allah Ar-Rahman, pemurah. Sebab tu Allah bila dia memberi tak berkira. Itu sifat Ar-Rahman dia. Lagi tak solat subuh pagi ni, lagi banyak dah bagi sihat. Umur lagi panjang, harta lagi banyak, pengikut lagi ramai. Rumah paling besar rumah dia, pangkat paling besar pangkat dia. Tapi tak sembahyang, tapi tak beriman. Itu sifat Ar-Rahman. Tetapi adakah Allah kasih dia? Wa kana bil mu'minina rahimah. Allah hanya kasih pada orang beriman. Allah nak bagi lebih banyak daripada dunia yang sedikit ini. Sebab itu tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam PKP ni, kita ni kena menjadi manusia yang ada sifat pemurah. Ini masa yang terbaik. Kadang-kadang kita sembahyang pun kurang, zikir pun kurang, tasbih pun kurang, solatnya kurang. Kita lebihkan pada perkara yang lain. Kadang-kadang kita masuk syurga dengan sebab RM1 kita. Sebab tu saya selalu sebut, memberi bukan kerana kita lebih, memberi bukan kerana kita minat, memberi bukan kerana kita suka, memberi kerana apa? Kerana memberi itu
dia menolong diri kita sendiri. Sebab kita menolong orang, sebab menolong orang itu, Allah berada di atas pertolongan dia kepada kita. And maknanya, kita ini menolong orang, menolong diri kita sendiri. Dengan cara memberi, lalu Allah berikan kepada kita. Kemudian, ya, dua perkara terakhir Nabi sebut, wa min ghalabati daini wa qahri rijal. Ini yang kita tengok dengan hutang-hutang kita yang banyak. Apa dia? Dengan PKP ni, hutang kereta, hutang rumah, perniagaan besar-besar lagi banyak hutang. Dalam keadaan hutang-hutang ini, dia menyusahkan kita. Sebab tu jangan hutang pada benda yang tak penting, yang tak perlu, yang tidak darurat. Jauhkan diri daripada hidup berhutang. Kalau kita tidak terpaksa. Sebab itu hutang ini urusan yang perlu diselesaikan. Orang masuk syurga, mati syahid pun, illa dain. Hutang ini tergantung perjuangan dia. Dah mati syahid dah, tergantung dengan sebab hutang. Kerana ada perkara yang mengikat dia. Kerana bila orang berhutang, bersambung dengan ayat tu tadi. Min ghalabati daini wa qahri rijal. Dia akan dikawal, dikuasai oleh manusia. Jadi kita ni dikawal oleh alung, paklung, maklung ni. Akibat hutang kita pada dia. Hidup kita ini ditekan oleh kekuasaan lain. Sebab itu sahabat-sahabat, hal-hal ini kita rujuk balik. Sebab itu Rasulullah SAW mengajar kita doa ini pagi dan petang. Dan amalkan doa ini, tuan-tuan akan rasa tenang di samping berusaha. Pertama, pentingnya doa. Kedua, doa tu dengan usaha, bukan duduk macam Abu Umamah. Nabi tegur dia. Duduk kat bersila, kat masjid, duduk berzikir, tunggu daripada langit turun beras. Kan? Yang ketiga, dalam keadaan tawakal yang sebenar. Dia bersama dengan usaha. Bukan saya berdoa membabi buta. Yang keempat, maknanya Nabi datang ni menyelesaikan masalah. Lah ni apa? Islam. Menyelesaikan masalah. Kita orang beriman. Kita balik rujuk kepada cara Rasulullah SAW. Dan akhirnya, sebagai satu bekalan, amalkan satu ayat. Saya nak kongsi satu ayat yang pendek. Boleh tulis. Surah Ghafir. Ghafir. Gha alif fara. Ghafir. Ayat 44. Ayat 44. Surah Ghafir. Bermula daripada ayat sa'u wafidhu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Sa'u wafidhu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan urusan aku ni kepada Allah. Dan Allah tu maha melihat apa yang berlaku ke atas hamba-hambanya. Tuan-tuan, kita yang susah hari ni, pagi ni ada hutang, dengan bank banyak, kerja hilang, perniagaan hilang, susah, duit tak ada, tak tahu Ustaz nak makan apa lah tengah hari ni. Kena ingat, apa dia? Allah tu tahu. Allah tu sempurna. Satu. Kedua, dia tahu masalah kita. Yang ketiga, dia akan selesaikan masalah kita. Cuma cara dia tadi, susunkan elok-elok jadual hidup kita. Allah akan beri jalan. Amalkan ayat tu tadi, surah Ghafir ayat 44 tu tadi. Amalkan lepas solat, setiap lepas solat. Jangan amal tak solat, cerah masa depan. Lepas solat, amalkan. Paling tidak baca 3 kali. Dengan penuh penghayatan, sawafidhu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Sawafidhu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Sawafidhu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Amalkan 3 kali, insya-Allah Allah bukakan pintu-pintu bagi kita, insya-Allah. Kerana Allah kan ada. Boleh dah. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu daripada bumi Serambi Mekah. Pagi ini di rumah YB ku kita, YB Dabung. YB Dabung. Insya-Allah pagi ini bersama dengan YB kita akan mengagihkan beberapa bantuan kepada penduduk di sini. Ada kita ada bawa tab, barang dapur, sahabat-sahabat di mana saja, apa jua NGO, apa jua yang kita mampu, kita tolong. Mungkin jiran-jiran kita kesusahan pagi ni, masaklah lebih sikit cucuk kodok tu bagi orang sebelah. Jangan tunggu Ramadan je, gorenglah cucuk kodok, jangan cucuk katak. Cucuk katak haram, cucuk kodok bagi orang sebelah rumah, depan ke belakang. Benda yang simple-simple boleh menggembirakan hati orang. Mudah-mudahan Allah berkati tuan-tuan puan-puan
muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una. Wahai Allah, manfaatlah pada kami dengan apa yang kau ajar pada kami. Ajarlah kepada kami dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami pada waktu pagi ini dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu. Janganlah kau pandang kami dengan pandangan kemurkaan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami angkat tangan kami yang kotor, penuh dosa dan maksiat. Ya Allah, bukan kerana kami layak meminta, tetapi kami nak menagih janji yang Engkau janjikan pada kami. Engkau tidak pernah menyalahi janji-Mu kepada kami. Engkau memerintahkan kami meminta. Engkau menjanjikan permintaan kami dimakbulkan. Kami angkat tangan kami ini, ya Allah. Pandanglah kami. Ampunkan dosa kami yang banyak, ya Allah. Siapa yang dapat mengampunkan dosa kami kalau bukan Engkau? Ampunkan dosa kedua orang ibu bapa kami. Ampunkan dosa ibu yang telah mengorbankan nyawanya melahirkan kami. Ampunkan dosa ayah yang telah membanting tulang empat keratnya membesar dan mendidik kami. Ampunkan dosa suami kami, ya Allah. Suami yang banyak menanggung dosa-dosa kami, ya Allah, sejak kami diijab kabulkan. Ampunkan dosa isteri kami, ya Allah. Isteri yang banyak bersusah payah dengan kerenah kami, ya Allah. Ampunkan dosa anak-anak kami, ya Allah. Terkadang anak-anak kami jauh daripadamu, ya Allah. Lembutkan hati mereka, ya Allah, agar dapat rujuk balik kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa seluruh umat Islam, khususnya kepada tok-tok guru kami, ya Allah, yang mendidik kami dengan agama-Mu, ya Allah, yang mengajar kami Al-Quran, ya Allah, menyebabkan kami menjadi hamba yang beriman padamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ketika ini, ya Allah, ada sahabat kami yang sedang sakit, ya Allah, Engkau sembuhkan mereka. Di kalangan ini, ya Allah, ada sahabat kami yang susah, ya Allah, Engkau penuhilah hajat mereka. Di kalangan kami, ya Allah, ada sahabat-sahabat kami yang telah pergi meninggalkan kami kerana wabak COVID-19 ini, ya Allah. Engkau berikan padanya pahala syahid, ya Allah. Di kalangan kami, ya Allah, ada rakyat Malaysia, ya Allah, dan dunia, ya Allah, yang resah gelisah dengan ujian-Mu, ya Allah. Engkau tenangkan hati mereka. Engkau angkatlah penyakit ini, Engkau pulangkan ke tempat asalnya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau uji kami. Kalau Engkau uji kami, ya Allah, Engkau akan buka kelemahan kami. Engkau akan cabutkan tabir-tabir kelemahan kami, dan nantinya Engkau akan azab kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.